Isunya adalah masalah penglihatan. Masalah penglihatan ni dia lebih mudah lah. Sebab kita lebih mudah nak mengenal pasti murid masalah penglihatan ni di tadika kita. Sebab dia satu bentuk fizikal yang kita dapat kenal pasti. Ya. So masalah penglihatan ni lazimnya mereka mempunyai penglihatan yang terhad. Kalau kita ada murid masalah penglihatan ni, kita dapat lihat bahawa dia nak baca benda dia distance dia dengan bahan bacaan dia adalah amat-amat rapat. Kemudian kadang-kadang dia kerap bergantung pada guru atau rakan dia untuk dia nak membaca. Sebab dia baca tak nampak, so dia bergantung pada guru dan juga rakan. Kemudian dia sering mengerut muka mata dia atau menutup mata sebelah untuk fokus kepada apa yang dia nak lihat. Dan seterusnya lah dia kerap menggosok mata tanpa sebab. Kejap-kejap dia gosok mata dia, kejap gosok mata dia. Ataupun dia sering mengadu pening kepala lah atau meloya dan sebagainya. Sebab bila kita pening kepala atau rasa meloya, kita orang dewasa pun itu menunjukkan salah satu simptom bahawa kita mungkin mempunyai masalah dengan penglihatan kita. Dan seterusnya memegang buku dekat ataupun jauh. Okey, kadang-kadang dia pegang buku jauh pada sepatutnya. Maksudnya kalau lazim orang pegang buku macam ni, tapi mereka pegang buku dalam jarak yang lebih dekat atau lebih jauh daripada orang yang biasa. Kini adalah ujian penglihatan. Saya kongsi. Kadang-kadang kita pergi ujian penglihatan, kita baca 20-70 tu apa. Sebenarnya adalah 20-70 tu maksudnya adalah orang lain boleh lihat dalam 70 kaki jarak, tetapi kita boleh lihat dalam jarak hanya 20 kaki sahaja. Maksudnya penglihatan kita. Tempat kita berdiri dengan bahan yang kita nak lihat tu, kita nampak hanya 20 kaki, tapi orang lain boleh nampak dalam jarak 70 kaki. Itu adalah ujian penglihatan. Kadang-kadang kita pergi hospital, dia tulis 6/6, 20/20, apa maksud dia tu? Itu menunjukkan bahawa jarak, distance yang kita boleh nampak. Okey, kalau kita ada murid masalah penglihatan, bagaimana kita nak bantu dia? Yang pertama adalah sediakan bahan bacaan yang besar-besar ataupun bahan audio. Sebab dia bila dia guna mata dia yang bermasalah, dia akan cepat penat. Bila dia cepat penat, dia cepat nak tidur atau dia cepat rasa boring. So kita instead of minta dia baca, kita bagi dia bahan audio ataupun kita print large print, size cetakan besar. Ataupun kita boleh gunakan bahan bacaan yang berbeza color. Macam buku tu guna dua color, bu dengan ku dan sebagainya. Kemudian gunakan juga pendekatan kontraskan latar belakang. Mungkin kita tukar latar belakang hitam, tulisan dia putih. Ataupun bergantung kepada apa yang terbaik untuk murid kita nampak. Kemudian elak terlalu banyak perkataan ataupun ayat. Sebab murid masalah penglihatan ni mereka lemah, penat nak membaca. So kita kurangkan bahan untuk mereka baca. Kemudian semasa kita menulis, sertakan dengan lisan. Sebab apa? Lisan tu boleh membantu dia memahami tulisan yang kita tulis. Banyakkan aktiviti hands-on. Dan juga kedudukan dalam kelas, letak murid tersebut di hadapan kita. Kisahnya masalah pendengaran. Masalah pendengaran juga berkemungkinan wujud dalam kalangan murid-murid kita di tadika kita. Okey, murid masalah pendengaran sebenarnya dia bergantung kepada dipanggil age of onset, bila dia mengalami hilang pendengaran ataupun kurang pendengaran. Kalau dia lahir kurang pendengaran, dia tidak ada asas bahasa yang baik. Tapi kalau dia dilahirkan normal, mempunyai pendengaran yang biasa, tapi mengalami kehilangan pendengaran after few years, so itu membantu dia untuk mempunyai bahasa lisan yang lebih baik. Sebab apa? Kita kat Malaysia, murid masalah pendengaran ni, kita punya intervensi agak-agak kurang untuk bantu mereka berbanding dengan murid yang boleh mendengar. Sebab murid boleh mendengar ni, mereka mendapat input daripada pendengaran mereka seawal mereka
lahir. Dia boleh dengar bunyi dan sebagainya. Itu adalah bentuk pembelajaran mereka. Okey, murid menerima masalah pendengaran juga adalah murid yang biasa, yang normal. Mereka punya akal fikiran yang normal, sama macam kita. Tetapi mereka punya masalah untuk bercakap dan mendengar. Itu sahaja. Melainkan kalau mereka ni multiple disability. Seandainya mereka ni adalah masalah pendengaran yang biasa, akal mereka biasa. So mereka boleh belajar macam biasa sebenarnya. Okey, masalah pendengaran ini terjadi apabila deria pendengaran seseorang itu terganggu atau terhalang daripada menerima atau mengamati suatu bunyi, perbualan ataupun bisikan. Dan punca itu kita perlu rujuk pada doktor perubatan. Dia banyak punca dia sama ada berlaku di telinga tengah ataupun telinga dalam. Okey, ini adalah tanda-tanda masalah pendengaran yang lazimnya kita boleh kenal pasti. Yang pertama adalah kerap meminta orang mengulang. Cikgu, apa cikgu? Cikgu cakap apa cikgu? Dia tak dengar. Kemudian, sukar ikut arahan ataupun kerap salah faham arahan lisan. Kita cakap lain-lain yang dia dengar. Kita cakap lain-lain yang dia buat. Kita cakap lain-lain yang dia faham. Kemudian, mereka juga berkemungkinan mempunyai pertuturan yang tidak lancar. Mereka juga sering memusingkan kepala mereka untuk mendengar. Maksudnya musing kepala untuk mendengar ni maksudnya dia akan letak telinga dia yang mendengar dengan lebih baik itu kepada arah sumber bunyi. Katakan telinga kanan dia mampu mendengar dengan lebih baik. So bila dia nak dengar apa dia cakap, dia akan lebih memalingkan telinga dia ke telinga kanan dia kepada sumber bunyi. Kemudian suka berada dekat dengan sumber bunyi. Kalau tengok TV, nak dekat dengan TV. Nak dengar radio, dekat dengan radio. Sebab dia nak dengar dengan lebih jelas. Kemudian kalau kita panggil mereka dengan nama secara lisan, mereka kurang beri respon. Itu adalah lebih kurang tanda-tanda seorang itu mungkin mengalami masalah pendengaran. Mungkin mengalami. Itu adalah simptom yang kita, sebagai guru atau pengusaha tadika, kita perlu tahu bahawa inilah murid-murid yang perlukan bantuan kita. Sebab kita di peringkat tadika ni, kita perlu punya ilmu mengenai murid-murid istimewa ini ataupun masalah-masalah ini sebab kita adalah orang yang penting untuk membantu murid-murid ini seawal yang mungkin selain daripada ibu bapa. Okey, tips. Kalau ada murid-murid masalah pendengaran dalam kelas kita, bagaimana kita nak bantu mereka? Yang pertama adalah cakap dengan jelas. Jangan jerit. Cakap dalam bentuk yang biasa tapi jelas. Jangan membelakangkan murid. Bercakap bersemuka dengan murid. Sebab kadang-kadang lip street, bacaan bibir tu membantu murid memahami apa kita nak sampaikan. Kemudian kedudukan ketika mendengar atau belajar. Kedudukan murid tu sendiri. Dia ada kat mana? Depan kelas ke? Belakang kelas ke? Dekat dengan tingkap ke? So, kalau ada murid masalah pendengaran, elakkan dia duduk dekat dengan tingkap. Sebab apa? Bunyi-bunyi di luar tu akan mengganggu pendengaran dia. Elak menjerit. Sebab bila kita menjerit, itu akan membingitkan telinga murid masalah pendengaran kita. Lebih-lebih lagi kalau ada murid kita yang menggunakan alat bantu dengar. Biasanya kalau budak sekolah dia akan gunakan BTE, behind the ear, ataupun cochlear implant. So kalau kita menjerit, umpama kita menjerit ke telinga murid yang tidak mempunyai masalah pendengaran. Itu ibaratnya. Sebab alat pendengaran ni ia akan menguatkan bunyi yang diterima. So kalau kita menjerit, bayangkan sekuat mana bunyi yang didengar oleh murid masalah pendengaran tersebut. Sebenarnya kita perlu bantu mereka belajar dengan perbanyakkan ilustrasi grafik atau visual. Sebab murid yang masalah pendengaran ni, mereka belajar dengan menggunakan mata. Mereka lebih berikan fokus dengan mata berbanding dengan penglihatan. Sebenarnya adalah elakkan gangguan bunyi. Seperti bunyi kipas angin. Kalau tadika tuan-tuan dan perempuan dekat dengan jalan raya,
pastikan letakkan lansir yang tebal untuk mengurangkan gangguan bunyi kepada murid yang mempunyai masalah pendengaran ini. Kemudian, gabungkan bahasa isyarat ataupun body language untuk memantapkan kefahaman murid kita. Ini murid masa pertuturan pula, speech delay. Speech delay ni biasanya mempunyai masalah dalam sebutan, gagap, masalah suara atau masalah bahasa. So, bagaimana kita nak bantu adalah kita perlu bagi mereka respon. Masa untuk respon. Maksudnya, bila kita tanya, don't expect them to give an immediate response. Bila tanya tu, bagi tempoh masa, bagi dia fikir dulu. Kadang-kadang, masa diperlukan untuk mereka mencari apakah perkataan yang nak digunakan. Kadang-kadang, dia ada masalah dengan artikulasi. Kemudian, kita juga boleh minta mereka beri respon secara bertulis. Instead of verbal, minta mereka bertulis. Kita boleh bantu mereka dengan menggunakan multi-sensory approach. Pendekatan pelbagai sensori. Untuk bantu murid pertuturan ini. Kemudian boleh menggunakan juga senaman-senaman seperti senaman lidah, senaman artikulasi untuk bantu melonggar ataupun bantu melembutkan dia punya otot-otot yang untuk menghasilkan pertuturan. Latih to be, drilling, banyak kali latih to be. Apakah pertuturan yang mereka hadapi masalah? Contoh, masa nak sebut sebutan abjad tertentu ataupun masa nak menyebut suku kata tertentu. So, kita latih to be, bantu dia untuk menyebut. Kemudian gunakan pendekatan cermin. Macam mana nak menyebut M, B, D dan sebagainya. Sebab mereka dapat melihat bagaimana bentuk bibir guru dan juga bentuk bibir mereka untuk menyebut sesuatu perkataan atau untuk menyebut satu suku kata atau untuk menyebut satu abjad. Dan seterusnya kita boleh menggunakan pelbagai terapi ataupun boleh menghantar mereka untuk speech therapist. Hantar mereka kepada speech therapist ataupun terapi pertuturan. Yang mana mereka ni adalah individu terlatih untuk membantu pertuturan mereka yang mempunyai masalah pertuturan.